A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masuk dalam dan InsyaAllah hari ini kita sambung berkenaan kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. InsyaAllah pada hari ini kita nak sambung sedikit berkenaan asas kepada ilmu hadis. Kemarin kita telah sebutkan berkenaan beberapa kitab, jenis-jenis kitab yang telah ditulis oleh para ulama, yang telah disusun oleh para ulama. Ada pembahagian-pembahagian dia, ada jenis-jenis dia, dan kitab Riyadhus Shalihin termasuk dalam jenis kitab yang mengumpulkan hadis-hadis at-targhib wa tarhib. InsyaAllah hari ini kita nak tengok sedikit berkenaan satu perkara juga yang kita kena tahu. Bila kita belajar ilmu hadis, kita kena tahu satu perkara, iaitu berkenaan bagaimana cara penyampaian, bagaimana cara penerimaan hadis oleh para ulama. Dan benda ni kadang-kadang dia berlangsung hingga ke zaman kita pada hari ini. Walaupun kita rasa cara turut dipanggil sebagai dalam ilmu hadis turut al-adab wa tahammul, cara menerima dan menyampaikan hadis, at-tahammul wal adab, menerima dan menyampaikan hadis. Walaupun kita dengar seolah-olah sudah tidak berlaku dah pada zaman kita terima hadis, penyampaian hadis, tapi sebenarnya secara tidak langsung berlaku lagi pada zaman kita. Cuma dia tidak seperti mana pada zaman salafus salih. Pada zaman kita, penerimaan hadis dan juga penyampaian hadis dia lebih kepada kita nak meneruskan tradisi para ulama. Berbeza dengan maksud at-tahammul wal adab ketika zaman salafus salih atau ketika zaman periwayatan hadis, yang mana at-tahammul wal adab, terima dan ambil hadis ni, dia lebih kepada nak menjaga status hadis tersebut, nak menjaga ketulinan hadis tersebut. InsyaAllah ada beberapa perkara, sebagai ulama menyebutkan ada 8, atau sebagai ulama menyebutkan ada 7. Ada yang sebut 8, ada sebut 7. Cara bagaimana penerimaan dan periwayatan hadis. Yang pertama, seperti mana kita tahu, dan ini banyak yang biasa berlaku, cara periwayatan hadis adalah dengan cara as-sama' min lafzi asy-syaikh. Syekh membacakan hadis, lalu hadis tersebut didengar oleh murid-murid mereka, lalu murid mereka hafal hadis tersebut, dan murid mereka ada sebahagian yang hafal, ada sebahagian yang menulis hadis tersebut. Ini adalah peringkat yang paling tinggi sekali dalam peringkat periwayatan hadis. Apabila seseorang syekh dia membacakan hadis kepada murid-murid mereka, lalu didengar oleh murid-murid mereka, inilah tahap yang paling tinggi sekali dalam sistem periwayatan hadis. Yang kedua, cara yang kedua adalah dengan cara syekh tidak membacakan hadis, tapi hadis tersebut dibacakan kepada syekh oleh anak murid, lalu didengar oleh murid-murid yang lain kalau ramai anak murid. Atau kalau seorang anak murid tersebut membacakan sesuatu hadis kepada syekh, lalu syekh dengar, syekh memperakui hadis tersebut, sama ada hadis yang dibaca tersebut melalui kitab syekh sendiri atau sebagainya. Yang ini juga biasa berlaku kepada zaman periwayatan, juga biasa berlaku. Ada beberapa faktor kenapa syekh tidak baca sendiri hadis, kenapa anak murid yang membacakan hadis kepada syekh. Ada beberapa faktor. Yang pertama, kadang-kadang dalam majlis bacaan hadis terdapat ramai pelajar-pelajar. Jadi oleh kerana syekh ni, kalau dia yang membacakan hadis tersebut, boleh jadi dia sudah tua, tidak sampai suara dia kepada
anak-anak murid yang berada di belakang dan sebagainya. Jadi perlu kepada orang muda untuk membaca hadis dengan suara yang kuat untuk didengar oleh semua orang. Jadi kerana itulah hadis dibaca oleh murid kepada syekh. Dan banyak berlaku ni bacaan kepada syekh ni oleh kerana faktor umur, oleh kerana syekh tu sudah tua. Jadi nak baca kadang-kadang pada zaman kita hari ni pun banyak berlaku, banyak sistem bacaan hadis pada zaman kita ni syekh mendengar saja. Anak murid akan membacakan hadis tersebut kepada syekh dan didengar oleh murid-murid yang lain. Kerana kalaulah kita ada Riyadhus Shalihin ni nak dibaca dalam masa 2-3 hari atau nak dibaca dalam masa 1 hari sebagai satu majlis sama, seorang syekh saja nak bacakan hadis sebutir Riyadhus Shalihin ni, maka penatlah, akan menyebabkan penat, terutama kepada syekh yang sudah berumur. Jadi kadang-kadang murid yang membacakan. Bila murid baca, lalu boleh dibahagikan kepada berapa orang murid, lebih memberikan keringanan. Dan saya teringat masa majlis-majlis bacaan hadis lah sewaktu kita pergi di negara-negara Arab, jarang sangat syekh baca sendiri hadis. Kadang-kadang bacaan hadis 40 sebagai contoh, seperti mana dengan Syekh Ahmad As-Sakandari, dia tak baca hadis. Yang akan membaca hadis adalah anak-anak murid dia. Kalau ada 40 hadis yang nak dibaca, 40 orang anak murid yang ada, maka setiap anak murid itu akan baca hadis. Jadi setiap anak murid akan membaca hadis kepada syekh dan orang lain dengar bagi hadis-hadis yang dia tidak baca kepada syekh. Banyak faktor, sebab faktor lebih mudah syekh nak tegur di mana silap. Syekh nak tahu pelajar ni setahu mana bacaan dia, kemah ke tidak bacaan dia, lancar ke tidak bacaan dia. Lalu bila syekh boleh tegur, maka tu lebih ambil manfaat. Kalau syekh baca, boleh jadi tak banyak salah, boleh jadi tak banyak silap. Bila tak banyak silap, tak banyaklah catatan atau dhabit yang boleh dibuat oleh pelajar. Tapi kalaulah pelajar tu baca dan dia tersilap baca, syekh perbetulkan, maka orang lain akan boleh dhabit dan tulis dan sebagainya. Itu antara sebab. Yang ketiga, cara periwayatan hadis yang ni banyak berlaku pada zaman kita, iaitu cara dengan ijazah. Syekh berikan ijazah untuk satu kitab tertentu ke, atau untuk hadis tertentu ke. Ijazah ni bermaksud keizinan syekh untuk kita riwayatkan hadis tersebut kepada orang lain. Bila syekh memberikan ijazah kepada kita, bermaksud dia telah berikan keizinan untuk kita riwayatkan hadis tersebut kepada orang lain juga. Dan tidak semestinya dengan cara kita baca kepada syekh dulu hadis, dan tidak juga semestinya syekh baca hadis tersebut kepada kita dulu. Boleh jadi dengan syekh bagi kepada kita, syekh kata kepada kita, okey, aku dengar kitab Riyadhus Shalihin sebagai contoh, atau syekh kata, aku ijazahkan kepada kamu kitab Riyadhus Shalihin, tanpa kita baca sebutir pun hadis kepada syekh, dan tanpa satu pun hadis yang kita dengar daripada syekh, syekh boleh ijazahkan kitab tersebut. Sama ada ijazah tersebut secara lafzan syafawi, dia sebut je, atau dengan cara dia tulis kepada kita ijazah tersebut. Dan banyak berlaku pada hari ini adalah dengan cara ijazah. Kerana faktor zaman kita, iaitu zaman yang kita tidak menjadi kebiasaan berada dalam majlis-majlis bacaan hadis. Dulu biasa duduk dalam satu majlis boleh baca kitab kitab Sahih Al-Bukhari dalam masa 2-3 hari, boleh baca kitab Sahih Muslim dalam masa 2-3 hari, dalam masa seminggu habiskan bacaan kitab Sunan Ibnu Majah dan lain-lain. Pada zaman kita ni mungkin jadi satu perkara yang berat. Jadi kalaulah tidak ada sistem ijazah lagu ni, maka akan terputus sistem periwayatan hadis. Sebab itulah adanya secara ijazah. Yang keempat, secara al-munawalah. Cara al-munawalah sebagai contoh, munawalah ni syekh memberikan kepada kita satu kitab, lalu syekh kata, okey, ni kitab ni mengandungi hadis-hadis yang aku dengar daripada tok guru aku. Dia tak sebut ijazah kepada kita. Ada juga kadang-kadang dia sertakan sekali dengan ijazah, atau kadang-kadang syekh bagi kitab saja kepada kita dan dia sebut, ni apa yang saya dengar daripada tok guru saya. Atau dia bagi kepada kita satu kitab, dia kata, ni kitab ni saya ambil daripada tok guru saya. Sama ada secara ijazah kau, saya dengar daripada tok guru saya kau, dia bagi je kepada kita. Okey, bila dia bagi tersebut,
itu dipanggil sebagai al-munawalah. Berlaku khilaf, panjanglah khilaf kalau kita nak sebut berkenaan hukum periwayatan secara sedemikian. Yang kelima, Syekh menulis, dia tulis sesuatu hadis kepada orang yang hadir ke, tulis sesuatu hadis ke, tulis sesuatu riwayat yang dia dengar kepada orang yang hadir atau kepada seseorang, dia tulis dengan tulisan dia sendiri atau dia suruh orang lain tulis. Ini banyak juga berlaku, seperti mana Syekh dia tulis kepada kita satu hadis, lalu dia berikan kepada kita hadis tersebut, lalu kita dapat hadis tersebut melalui Syekh. Ini juga berlaku pada zaman salafus salih. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dia tulis hadis kepada Imam Bukhari, dia tulis hadis dan diberikan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari pun baca. Imam Bukhari baca tanpa keluar suara, dia tengok kitab yang diberikan, tulisan yang diberikan oleh Imam Ahmad yang mengandungi hadis-hadis yang Imam Ahmad dengar daripada tok guru dia, lalu Imam Bukhari pun hafal hadis tersebut. Itu juga berlaku dalam sistem periwayatan hadis. Cara yang keenam adalah Syekh dia bagi tahu kepada pelajar dia bahawa hadis ni atau kitab ni termasuk dalam hadis-hadis yang dia dengar daripada tok guru dia, dipanggil sebagai al-i'lam. Dia bagi tahu kepada anak murid, ni kitab ni saya dengar daripada tok guru saya. Kadang-kadang hak ni dia hanya bagi tahu saja kepada anak murid dia tanpa dia sebut aku ijazahkan kepada kamu. Dia hanya sekadar bagi tahu je. Jadi dengan tok guru bagi tahu bahawa ni kitab ni saya ambil daripada tok guru saya, dia pun bagi pada kita kitab tu ke, atau dia tak bagi pada kita kitab, dia oyak je. Jadi kita pun tengok kitab tu kita pada rumah, sebagai contoh kitab tu, kitab contoh kitab Riyadhus Shalihin, Ustaz bagi tahu, saya bagi tahu kitab ni saya ambil pada tok guru saya, sikit-sikit mengandungi hadis-hadis yang saya dengar pada tok guru saya. Lalu kita pun sendiri ada kitab tu di rumah kita, kitab Riyadhus Shalihin. Jadi pemberitahuan Syekh tadi tu dipanggil sebagai al-i'lam, walaupun dia tak sebut dia ijazahkan kepada kita. Tapi hal ini jadi khilaf dalam kalangan ulama, termasuk dalam sistem periwayatan hadis atau tidak. Yang terakhir, yang ketujuh adalah al-wasiyah. Berkenaan wasiat, iaitu Syekh wasiatkan kepada anak murid dia sesuatu kitab. Syekh wasiatkan kepada anak murid dia sesuatu kitab atau sesuatu tulisan. Yang ke-8 al-wijadah. Wijadah ni kita mengaji dengan seorang tok guru, kita mengaji dengan tok guru kita. Tok guru kita mati sebagai contoh. Bila tok guru kita mati, kita berjumpa ada kitab yang dia tulis, dan kita tahu tu adalah tulisan tok guru kita, tu adalah tulisan yang dia tulis sendiri. Kita tahu tulisan dia, tapi hadis-hadis dalam kitab tu kita tak dengar daripada tok guru kita. Yang kita dengar masa dia hidup tu hadis-hadis yang lain. Jadi boleh ke tidak kita riwayatkan hadis daripada dia? Bagi sebagai ulama kata boleh. Sebab tu sebagai antarik al-wijadah, melalui cara al-wijadah. Itu adalah sebagai contoh sebahagian daripada cara-cara periwayatan hadis. Dan bagi kitab Riyadhus Shalihin ni berlaku beberapa cara periwayatan. Dulu masa belajar kitab Riyadhus Shalihin ni kita ambil melalui beberapa cara. Yang pertama, cara ijazah. Kita tak baca depan Syekh, Syekh pun tak baca kepada kita, tapi Syekh bagi ijazah untuk kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kita bolehlah. Okey. Cara yang kedua juga kita pernah lalui dengan cara dibacakan kepada Syekh kitab Riyadhus Shalihin ni. Kita duduk satu majlis, lalu dia bacakan kepada Syekh, Syekh dengar, kemudian lepas habis bacaan, Syekh pun bagi ijazah. Seperti mana cara kedua tadi. Ada juga cara Syekh baca kepada kita kitab Riyadhus Shalihin ni, atau tak baca semua, Syekh baca beberapa hadis saja kepada kita. Dia baca hadis terakhir kitab Riyadhus Shalihin, kemudian kita dengar bacaan Syekh tersebut. Lepas tu Syekh kata saya ijazahkan untuk baki-baki hadis yang lain. Jadi untuk kitab Riyadhus Shalihin ni semua cara-cara tersebut boleh.
boleh termasuk dalam cara periwayatan. Waktu secara nikah berkenaan, perbahasan berkenaan turut al-adab wa tahammun, cara kita mengambil dan kita menyampaikan hadis, ada hadis Nabi SAW. InsyaAllah hari ini kita masuk bab berkenaan pendahuluan atau biografi kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang telah dilahirkan yang telah dilahirkan pada tahun 600 Hijrah di satu tempat yang bernama Nawa. Al-Imam Nawawi ini adalah gelaran kepada Imam Nawawi. Nawawi adalah nama tempat. Nawa asal nama tempat. Nawawi itu nisbah kepada Imam Nawawi kerana dia lahir di satu tempat yang bernama Nawa. Banyak dari kalangan ulama ni dinisbahkan kepada nama tempat. Contoh Imam Nasai. Nasai itu bukan nama dia, nama dia Ahmad, tapi dipanggil sebagai Nasai. Kenapa dia panggil sebagai Nasai? Sebab dia lahir di tempat bernama Nasa. Sebab tu dinisbahkan dia kepada Nasai. Imam Bukhari, kenapa dinamakan Bukhari? Nama dia bukan Bukhari, nama dia Muhammad. Tapi kenapa? Kalau tanyalah kepada kita, apa nama Imam Bukhari? Kita menjadi pening, apa tanya nama Imam Bukhari? Bukhari dah. Bukhari itu bukanlah nama dia, itu sebagai nisbah dia. Nama dia adalah Muhammad. Begitulah juga ulama-ulama yang lain. An-Nawawi ni bukan nama dia, itu adalah nisbah kepada tempat kelahiran dia. Jadi satu perkara biasa dari kalangan ulama-ulama terdahulu, kalaulah nama Imam Nawawi Yahya, kalau nak sebut Yahya, Imam Yahya, mungkin kita akan tersilap Yahya mana? Yahya bin Ma'in ke? Yahya mana? Tapi bila sebut Nawawi, kita kenal selalu. Itu salah satu fungsi nisbah untuk memperkenalkan seseorang itu. Nama Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syarah bin Murri. Murri ada sebagai sebutan disebut Mira. Yahya bin Syarah bin Mira. Cuma yang lebih ramainya yang menyebutkan dengan Murri. Ini juga disebutkan oleh Syekh Ma'bad Abdul Karim, seorang ulama hadis di Mesir. Disebut Murri adalah berdasarkan baris yang dibuat pada makhtutah manuskrip kitab-kitab Imam Nawawi. Contoh manuskrip kitab Arba'in, dia kata dibuat baris dengan Murri, bukan sebagai Mira. Itu ada berlaku perbahasan khilaf dalam ulama. Lakon Imam Nawawi, gelaran Imam Nawawi diberikan gelaran sebagai Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Gelaran banyak dah. Kalau kita tengok gelaran diberikan oleh ulama. Taqiyuddin, Ibn Taymiyah diberikan gelaran Taqiyuddin. Imam Nawawi diberikan gelaran Muhyiddin. Al-Imam As-Subki juga diberikan gelaran Taqiyuddin. Sebenarnya ada sebagai ulama yang dia tak suka sebenarnya diberikan gelaran tersebut kepada dia, terutama Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi lagi seseorang berikan gelaran kepada dia dengan Muhyiddin. Siapa dia kata, aku tidak halalkan siapa-siapa yang memberikan gelaran kepada aku dengan Muhyiddin. Sebab apa? Inilah faktor mengapa sebagai ulama kata makruh kita letak nama dengan Muhyiddin. Makruh kita berikan gelaran dengan ada sandar din. Muhyiddin ke Taqiyuddin ke, yang ada din di belakang, Zainuddin ke. Makruh kita berikan gelaran tersebut kepada mereka. Yang mana Nawawi dia mantah, dia tak sih, tapi orang itu tak bubuh dengan gelaran Muhyiddin. Boleh jadi Imam Nawawi tak sih itu kerana zuhud dia lah. Sebab Muhyiddin ni satu gelaran yang besar. Jadi Imam Nawawi kita tahu dia seorang yang sangat-sangat zuhud. Melalui kitab Riyadhus Shalihin ni pun kita boleh tengok dalam muqaddimah dia buat, nak menjaga diri kita daripada nak menjaga diri kita supaya kita ada sifat-sifat zuhud terhadap dunia. Begitu juga Ibn Taymiyah, dia lari orang buh nama dia gelaran kepada Taqiyuddin. Walaupun orang duk sebut, orang duk buh gelaran dia Taqiyuddin, dia lari. Tapi dia kata lakin ahli laqabuni
bidzalik fashtahara, tapi nuak gana dah ahli keluarga aku dembuh lagu tu, gelara lagu tu, lalu jadi masyhur gelara lagu tu, walaupun mereka setia pun tak setuju, mereka setia pun tidak redha terhadap gelara tersebut diberikan kepada mereka. Begitu juga dengan nama-nama yang disandarkan kepada Islam, Saiful Islam ko, itu juga termasuk dalam gelara, apalagi kita jadikan sebagai nama, lagilah itu sebagai satu perkara yang makruh. Ini dibahaskan oleh Syekh Abu Bakar Zaid dalam kitab dia Tasmiyatul Maulud. Dia membicarakan bab berkenaan kaedah-kaedah dalam kita nak memberikan nama kepada anak, cara-cara kita nak memberikan nama kepada anak, dan satu perbahasan dia buat, perbahasan berkenaan nama-nama yang makruh kita berikan, termasuklah nama-nama yang disandarkan kepada Islam, nama-nama disandarkan kepada din agama. Kunyah beliau diberikan kunyah. Bila kita sebut kunyah, maka dia bermaksud sesuatu yang dia sebut abu atau ibnu atau ummu di hadapan dia. Al-Imam Nawawi dia diberikan kunyah sebagai Abu Zakaria. Zakaria, walaupun disebut sebagai Abu Zakaria, maksudnya ayah kepada Zakaria, tapi Imam Nawawi sebenarnya tidak ada anak. Sebab kita tahu kisah hidup Al-Imam Nawawi, dia tidak berkahwin. Jadi bila tidak berkahwin, apalagi nak ada anak. Tapi dari sunnah yang Nabi kita ajar untuk memberikan kunyah. Kita ada kunyah, kita ada anak, kalau tak ada anak kau, sunnah kita berikan kunyah. Kunyah Nabi kita Abul Qasim. Aisyah radhiyallahu anha, walaupun tak ada anak, tapi Aisyah ada kunyah. Kunyah Aisyah Ummu Abdillah. Nabi berikan kunyah tu kepada Aisyah Ummu Abdillah. Aisyah ada mengadu kepada Nabi, dia sebut orang tu ada kunyah, orang ni ada kunyah, orang ni Ummu go tu, orang ni Abu go ni. Aisyah kata aku tak ada. Nabi berkata anti Ummu Abdillah, Ummu Abdillah. Nabi berikan kunyah kepada Aisyah. Dan kunyah ni tak semestinya ada anak. Kalau ada anak tu tak ada masalah lah. Abdillah tu anak saudara Aisyah, Abdullah bin Zubair. Aisyah ni ada seorang anak saudara nama Abdullah. Yang Abdullah ni rapat dengan Aisyah. Sebab tu Nabi bagi Ummu Abdillah. Juga tak semestinya kunyah ni kena orang dewasa. Budak-budak pun boleh ada kunyah. Nabi SAW pernah Nabi lalu satu tempat, satu jalan, Nabi tengok ada seorang budak ni dia main burung. Lalu Nabi kata, ya Abu Umair, ma fa'alan nughaib. Wahai Abu Umair. Abu Umair Nabi panggil dia. Ayah kepada Umair, sedar ke budak lagi. So kalau nak ada anak nikah budak lagi, balik budak lagi. Tapi kenapa Nabi panggil Abu Umair? Nabi nak ajar kepada kita sunnah diberikan kunyah, kita meletakkan kunyah. Kalau abang boleh buat Abu Abang. Kalau dia ada anak apa ni, tetap anak dia kan abang. Nisbah Al-Imam An-Nawawi dinisbahkan kepada Al-Hizami, iaitu nisbah kepada tok dia, nenek datuk dia yang bernama Hizam. Al-Imam Nawawi dilahirkan di satu tempat yang bernama Nawa, yang termasuk dalam daerah Jaulan, di sebuah tempat hauran yang mana berada di berhampiran dengan Dimashq. Bila dilahirkan pada bulan Muharram pada tahun 361 Hijrah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sebagaimana kita tahu, dia telah dididik oleh ayah beliau sejak dia kecil lagi. Telah dididik oleh ayah beliau dengan ilmu agama, dengan kecintaan kepada agama, hinggalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala besar dalam keadaan dia mengetahui ilmu agama yang lengkap, dasar-dasar ilmu agama yang lengkap. Dia hafal Quran sebelum dia balik, dia belajar ilmu-ilmu yang asas dalam agama, hinggalah ayah Al-Imam Nawawi, ketika Imam Nawawi umur 19 tahun, ayah dia bawa Al-Imam An-Nawawi untuk belajar dengan ulama-ulama yang besar di Dimashq. Lalu dia belajar dan menetap di satu madrasah Rahawiyah yang terletak di Dimashq. Lalu di sanalah Al-Imam An-Nawawi mencurahkan segala
masa dia untuk menuntut ilmu, hingga Al-Imam An-Nawawi 4 bulan setengah Imam Nawawi berada di madrasah tersebut, dia sudah boleh menghafal kitab At-Tanbih karangan Al-Imam Asy-Syirazi. Kitab At-Tanbih ni kalau edisi berjilid pada hari ni 290 muka surat. Ada satu jilid yang setebal, kalau edisi bertahqiq 290 muka surat. Dalam masa 4 bulan Al-Imam An-Nawawi boleh hafal sebuah kitab tersebut. Kemudian di bulan seterusnya Imam Nawawi hafal 1/4 daripada kitab Al-Muhadzab karangan Al-Imam Asy-Syirazi juga. Sebab itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dia berikan penekanan terhadap kitab Al-Muhadzab. Lepas tu Imam Nawawi buat syarah pula kepada kitab Al-Muhadzab dengan nama kitab Al-Majmu', yang mana edisi berjilid pada hari ini kita boleh katakan kalau edisi tahqiq Syekh Muhammad Az-Zuhaili 1 jilid lebih. Imam Nawawi hafal kitab tersebut dalam masa 6 bulan. Hafal kitab Quran tu tak sudah royak lah, ada hadis tu tak sudah royak lah. Ni hafal kitab, sebutir kitab tu dia boleh hafal. Tu kehebatan dan kesungguhan Al-Imam An-Nawawi yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Dan Imam Nawawi belajar dengan ramai dengan ulama-ulama hadis, banyaklah kalau kita nak sebut. Dan antara murid Al-Imam An-Nawawi yang masyhur adalah Al-Imam Al-Mizzi, Yusuf ibn Abdul Rahman Al-Mizzi, yang meninggal pada tahun 742 Hijrah, penulis kepada kitab Tahdzibul Kamal. Siapa-siapa yang belajar ilmu hadis, siapa-siapa yang belajar ilmu rijal, maka kitab Tahdzibul Kamal ni adalah satu kitab yang mesti akan dirujuk oleh mana-mana pelajar-pelajar yang terlibat dalam bidang hadis. Tahdzibul Kamal, penulis dia tu adalah anak murid kepada Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Lalu banjirlah kalau kita nak cerita tentang sejarah hidup Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada akhir usia Al-Imam Nawawi, oleh kerana Imam Nawawi ni seorang yang berani, dia tak kira siapa, semua dia akan tegur. Pemerintah ke, orang baik ke, Imam Nawawi akan tegur, hingga menyebabkan pemerintah berasa tersentuh hati dengan Imam Nawawi. Lalu pemerintah ambil tindakan untuk halau Imam Nawawi. Lalu Imam Nawawi keluar daripada bumi Dimashq yang mana dia duduk 20 tahun lebih. Sejak pada dia belajar hinggalah dia besar, dia mengajar, hinggalah kepada dia menulis kitab, Imam Nawawi duduk di Dimashq hinggalah akhirnya dia dihalau keluar daripada bumi Dimashq tersebut, dan dia pergi ke kembali kepada tempat dia. Dia pergi balik kepada menemui ayah dia, dan di sanalah Al-Imam An-Nawawi meninggal dunia ketika dia berumur 45 tahun. Sangat-sangat singkat hidup Al-Imam Nawawi, umur 45 tahun. Kalau kita hari ni tak sampai usia pencing lagi, tapi begitu banyak usaha yang telah dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Begitu banyak karya-karya yang dia tulis dalam berbagai-bagai bidang yang dia curahkan, terutamanya kitab yang kita akan baca, kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin seperti mana kita tahu, satu kitab yang penuh dengan keberkatan. Banyak kitab-kitab yang ditulis tentang targhib wa tarhib, banyak kitab-kitab yang telah ditulis seperti mana kitab Riyadhus Salihin. Tapi kenapa kitab Riyadhus Salihin yang menjadi pilihan umat Islam berbanding kitab-kitab yang lain? Kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi kalau kita sebut, sedangkan kitab Al-Azkar tu banyak nukilan-nukilan, banyak hadis-hadis yang dibawa oleh Al-Imam Nawawi diambil daripada kitab Amalul Yaum wal Lailah karangan Ibn Sunni. Dia sebut di dalam kitab Al-Azkar, rawaina atau ruwina, kami ambil, kami riwayatkan daripada Ibnu As-Sunni dan kitab Amalul Yaum wal Lailah. Tapi kenapa kitab hak asal yang Imam Nawawi ambil tu tidak begitu famous, tapi kitab dia tu yang famous? Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala begitu banyak kitab-kitab syarah kepada Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari sebelum Ibn Hajar. Sezaman dengan Ibn Hajar sendiri pun banyak kitab syarah kitab syarah Sahih Al-Bukhari. Selepas Ibn Hajar Al-Asqalani pun banyak kitab-kitab yang ditulis syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Tetapi kenapa Fathul Bari yang menjadi pilihan orang? Kenapa Fathul Bari yang menjadi masyhur? Kenapa Fathul Bari yang menjadi tumpu orang ramai, tumpu pelajar-pelajar, tumpu ulama-ulama?
kitab Muwatta al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Muwatta Imam Malik, sebelum Imam Malik ini banyak dah kitab Muwatta yang ditulis yang nama Muwatta. Tapi kenapa bila sebut Muwatta hari ni kita kenal Imam Malik? Kita tak terbayar bila sebut Muwatta kita orang lain. Bila sebut kitab Muwatta hari ni kita akan terbayar kita karangan al-Imam Malik. Kenapa berlaku lagu tu? Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah ditanya. Orang tanya Imam Malik, banyak dah kitab Muwatta yang telah ditulis sebelum kamu, yang ditulis oleh ulama-ulama yang besar, tapi kenapa Muwatta kamu yang menjadi pilihan? Apa dia jawab Imam Malik? Imam Malik kata, ma kana lillahi yabqa. Sesuatu yang dibuat kerana Allah, ditulis kerana Allah, dikerjakan kerana Allah, yabqa, itulah yang akan kekal. Begitu juga ditanya kepada Ibn Hajar Al-Asqalani. Tanya kepada Ibn Hajar Al-Asqalani, kenapa Fathul Bari ni menjadi pilihan? Hingga zaman kita hari ni dah siapa Fathul Bari diterjemah. Kita syarah hadis lain, syarah apa ni kepada Sahih Al-Bukhari yang lain tidak ada terjemahan. Kita lain contoh kepada ni kitab karangan Badruddin Al-Aini, tak ada diterjemah. Orang belajar juga tapi tidak semasyhur seperti mana Fathul Bari. Diterjemah bukan setakat ada bahasa Indonesia lah, bahasa Nusantara, diterjemah ke dalam bahasa Inggeris, diterjemah ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Kenapa? Ibn Hajar kata seperti mana disebutkan oleh Imam Malik tadi, ma kana lillahi yabqa. Sesuatu yang dibuat kerana Allah, niat dia ikhlas kerana Allah, maka itulah yang akan kekal, itulah yang akan bertahan lama. Ma kana li ghairi yufna. Apa-apa yang dibuat tidak kerana Allah, selain daripada kerana Allah, maka dia akan rosak, akan binasa, akan hilang, tidak akan kekal. Inilah Imam Nawawi mengajarkan kepada kita satu perkara. Dia tulis ni, kenapa kitab ni diterima oleh kesemua orang Islam. Boleh katakan ke semua pelajar-pelajar Islam akan kenal kitab Riyadhus Shalihin. Boleh katakan ke semua pelajar-pelajar pengaji Islam, kadang-kadang orang tak mengaji pengaji Islam secara khusus pun dia kenal Riyadhus Shalihin. Kenapa? Kerana keikhlasan dia sewaktu dia menulis kitab ni. Kadang-kadang ulama tidak dikenali pun dia, tapi kitab dia dipakai sehingga ke hari ni. Contoh Baiquniyah, kita sebut Baiquniyah tak? Kitab mustalah hadis yang paling asas. Siapa yang tulis Baiquniyah? Sampai kali ni ulama ta'lim dan ditek siapa yang tulis Baiquniyah tadi, yang mengandung 30 lebih baik tentang mustalah hadis. Tak diketahui siapa penulis dia, tapi kitab dia kekal hingga hari ni. Dihafal oleh setiap pelajar-pelajar bidang hadis, disyarah oleh beratus-ratus ulama, diajar oleh beratus-ratus ulama. Penulis dia tak dikenali. Kita ngaji kitab Sarah Matan Al-Bina tak, kalau kita kaji betul-betul siapa yang tulis, tak ada satu pun riwayat yang sahih boleh kata siapa yang tulis. Bahkan banyak nuskah-nuskah Matan Al-Bina Sarah, asas kepada ilmu sarah yang kita belajar, kita tengok banyak nuskah-nuskah penulis dia ditulis siapa? Majhul, tak tahu siapa penulis. Tapi kitab dia tu diterima. Boleh katakan semua orang yang belajar ilmu bahasa Arab akan lalu kitab dia, kitab sarah dia. Dia tu siapa? Tidak dikenali. Kenapa kitab dia begitu masyhur walaupun dia tidak dikenali? Boleh jadi kerana keikhlasan dia sewaktu dia menulis tadi. Itulah yang menyebabkan kekal kitab dia hingga ke hari ni, walaupun dia tu orang tak kenal, walaupun dia tu orang tak tahu. Itulah yang membezakan antara semua ulama menulis belaka. Tapi tak bolehlah kita kata ulama-ulama yang tak tersebar kitab dia tu tidak ikhlas lah. Tidak juga. Banyak faktor juga kitab tu jadi masyhur. Banyak dah kitab-kitab orang mengarut masyhur, dia ikhlas kau tak juga. Banyak faktor berlaku. Cuma antara faktornya keikhlasan mereka dalam menulis tadi, dalam menghasilkan karya, sesuatu karya. Itu sebagai mukadimah, sebagai pendahuluan untuk hari ini. InsyaAllah kita berhenti setakat tu dulu.
esok insya-Allah kita akan masuk kepada muqaddimah yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, dan kita akan masuk sedikit berkenaan hadis-hadis dan manhaj ataupun metodologi yang digunakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam dia menulis kitab Riyadhus Shalihin, sebagaimana yang telah beliau sebutkan dalam muqaddimah beliau sendiri. Kita berhenti setakat tu dulu. Aku lihat hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.